Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kesiapsiagaan negara untuk berhadapan dengan peralihan monsun Timur Laut dan juga monsun Timur Laut yang akan berlaku pada pertengahan bulan ini amat diperlukan untuk memastikan segala persiapan di peringkat komuniti, di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga persekutuan, semua agensi yang berkaitan dengan bencana banjir umpamanya dapat bersiap siaga bermula dari sekarang. Kerana pengalaman pada hujung tahun lalu misalnya ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, negara dikejutkan dengan hujan lebat di beberapa negeri di pantai barat misalnya, walaupun kebiasaannya monsun Timur Laut, hujan lebat akan berlaku di kawasan pantai timur. Tetapi pada 2021, ia berlaku sebaliknya di negeri seperti Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan juga Johor dilanda banjir besar dan melibatkan kerugian berjuta-juta ringgit. Kalau kita lihat episod banjir bukan perkara baru juga, misalnya pada Bah Kuning di Kelantan pada satu ketika dahulu yang pada 2015, tidak silap saya pada hujung 2015 hingga awal tahun 2016 menyebabkan kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa dan juga kehilangan ataupun kemusnahan infrastruktur awam yang melibatkan lebih 6.1 bilion ringgit. Jadi untuk melihat perkara ini dalam situasi juga beberapa kawasan di pantai barat misalnya di negeri Selangor sedang berhadapan dengan fenomena air pasang besar. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Kamarul Azhari Razak, Pensyarakanan dan juga Ketua Program Kejuruteraan Persekitaran dan juga Teknologi Hijau MJIIT UTM di Kuala Lumpur sudah pun bersedia yang kini berada di Baling. Assalamualaikum Dr. Kamarul. Waalaikumsalam Tuan Haji. Terima kasih Dok atas masa yang diberikan walaupun sedang berinteraksi dengan komuniti di sekitar Baling yang kita sedia maklum sedang bangkit untuk hidup seperti sedia kala apabila banjir besar melanda beberapa bulan lalu dan beberapa siri air kepala air melanda di kawasan perkampungan sekitar Kampung Iboy, Gunung Iboy dan juga Inas. Jadi untuk bergerak ke hadapan dalam kita melihat apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia bahawa fasa peralihan monsun Timur Laut akan bermula pertengahan bulan ini. Mungkin reaksi awal Dr. Kamarul, adakah kita belajar daripada kesiapsiagaan ataupun kelekaan ataupun kelalaian kita pada siri-siri banjir beberapa tahun ini? Baik. Terima kasih banyak Tuan Haji. Terima kasih pihak Astro Awani atas jemputan. Alhamdulillah, saya dapat bersama-sama hari ini berlintas langsung dari Iboy, dari Baling bersama dengan penduduk kampung dan beberapa rakan-rakan strategik termasuk pihak Mercy Malaysia, Jabatan Mineral dan Geoscience dan juga pelbagai agensi-agensi kerajaan persekutuan termasuk pihak Angkatan Pertahanan Awam dan NADMA atas sokongan melihat bahawa pelbagai bentuk pengajaran dan juga mesej-mesej yang dihantar melihat bahawa keperluan adalah mendesak Tuan Haji Ya. Tiada lagi pilihan untuk rakyat Malaysia bangkit untuk melihat bahawa pengurusan risiko bencana adalah agenda nasional. Kita harus melihat bahawa agenda ini harus diterjemah kepada tindakan-tindakan yang lebih bersasar. Jika kita imbau kembali monsun Timur Laut 2021-2022 merekodkan hampir 140,000 mangsa yang berpindah ke pusat pemindahan dan mengakibatkan hampir 63 daerah yang terjejas secara langsung dengan kerugian ekonomi yang mungkin direkodkan di sini 6.1 bilion kerugian ekonomi. Saya percaya ini adalah salah satu tanda-tanda penting agar tahap kesiapsiagaan rentas sektor harus berlaku. Komitmen pelbagai pihak harus wujud dalam erti kata menghadapi perubahan iklim, impak
kepada perubahan iklim adalah nyata. Kita melihat jenis-jenis bencana bahaya baru muncul yang berlaku di luar monsun timur laut, seperti yang kita alami ketika kejadian di Yan sebagai contoh, kejadian di Baling. Kita melihat beberapa jenis-jenis bencana bahaya baru muncul ini harus difahami prosesnya, impaknya dan apakah bentuk mitigasi yang khusus agar kita boleh menyerap sebahagian besar risiko mendatang. Yang pertama, Tuan Haji. Yang kedua, saya percaya inilah juga ruang untuk kita mengimbau kembali peranan dan juga sumbangan pelbagai sektor, agensi kerajaan, pihak pemegang taruh, termasuk juga pihak-pihak NGO yang semestinya mempunyai peranan khusus ketika menghadapi bencana bahaya baru muncul berskala besar ataupun bencana yang mempunyai rangkaian impak yang lebih luas. Itu respon ringkas saya melihat bahawa beberapa amaran-amaran yang dikeluarkan, ancaman-ancaman ini harus diterjemahkan kepada tindakan yang lebih bersasar berasaskan data sains dan juga merangkumi pelbagai komitmen tanggungjawab bersama, terutama rangkaian masyarakat yang berada di kawasan-kawasan rentan ini. Tuan Haji. Terima kasih. Dr. Kamarul, saya nak betulkan fakta saya pada awal tadi bahawa yang dikatakan doktor tadi, kerugian nasional apabila banjir berlaku pada hujung tahun lalu adalah sekitar 6.1 bilion, terutamanya impak kawasan yang strategik iaitu kawasan nerve ataupun jantung negara iaitu di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur dan juga Selangor, manakala kerugian infrastruktur dan juga harta benda yang hilang, yang musnah akibat banjir kuning pada 2015 di Kelantan adalah sekitar 1 bilion ringgit. Jadi natijahnya, adakah yang dikatakan Dr. Kamarul tadi bahawa setiap bencana baru yang muncul akibat perubahan cuaca ataupun climate change, ia perlu dilihat sebagai satu krisis nasional ataupun satu krisis nasional. Bukan hanya kita berlapang dada, kawasan saya tidak akan berlaku banjir kerana tidak pernah berlaku banjir sebelum ini. Monsun Timur Laut akan berlaku hanya di kawasan pantai timur kerana inilah kawasan yang sering kali bah ataupun banjir saban tahun. Jadi mengapa ini perlu ada satu anjakan paradigma sesuai juga pada hari ini apabila Perdana Menteri dan juga jawatankuasa berkenaan dengan banjir dan juga bencana alam sudah pun membuat satu keputusan bahawa kita perlu bersiap siaga lebih awal, dan episod lalu adalah pengejaran paling ampuh untuk kita bersiap siaga dari semua aspek. Pandangan Dr. Kamarul. Benar Tuan Haji. Kita melihat bahawa ancaman risiko dan juga bencana-bencana yang hadir ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi langsung yang amat besar. Jika kita bandingkan dengan monsun Timur Laut pada 2014-2015, terdapat perubahan yang amat mendadak, hampir melebihi 200% pada kadar kerugian ekonomi dan juga pada kadar kematian. Jadi ini sesuatu yang amat merisaukan melihat bahawa sebahagian daripada amaran-amaran yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan tidak dipandang serius oleh sebahagian besar daripada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rentan. Mereka melihat bahawa bencana ataupun jenis-jenis risiko yang mereka hadapi adalah bencana yang biasa acap tahun mereka hadapi. Mereka tidak tahu bahawa yang kali ini hadir dengan skala dan impak yang lebih besar, di luar jangkaan. Itu saya percaya ini adalah salah satu amaran keras kepada pelbagai pihak pemegang taruh, sama ada di pihak kerajaan, di pihak ahli-ahli akademia yang membuat kajian penyelidikan yang harus diterjemah kepada lapangan, tindakan-tindakan apa-apa yang boleh diguna pakai oleh pihak pembuat dasar, mereka yang mengurus bencana, agensi-agensi yang terlibat berkepentingan di peringkat pihak berkuasa tempatan. Mereka tidak harus alpa dengan amaran-amaran yang diberikan oleh agensi-agensi kerajaan persekutuan, melihat bahawa
ancaman ini boleh bertukar menjadi krisis. Dan krisis ini jika tidak diurus dengan baik, kita akan menghadapi kerugian saban tahun. Dan kita harus ingat Tuan Haji bahawa dalam agenda pengurangan risiko bencana kita harus melabur lebih awal, melabur sebelum berlaku bencana. So di sinilah anjakan transformasi harus berlaku bahawa bencana-bencana ini harus diurus dengan baik, harus dikurangkan risikonya, harus dilaburkan mitigasinya pada tempat dan masa yang betul. Jadi di sinilah peranan kita untuk memahami risiko, meningkatkan tadbir urus pelbagai sektor lapisan pembuat dasar keputusan dan juga peranan-peranan masyarakat yang saya percaya harus ada dan dipertingkatkan saban tahun. Tuan Haji. Ya, apa kurangnya negara kita ni, Dr. Kamarul, dari aspek pengumpulan data, fungsi-fungsi dari badan-badan kerajaan ataupun jabatan yang paling rendah hinggalah peringkat persekutuan. Kerana untuk menghadapi bencana dalam skala perubahan cuaca pada ketika ini, maklumat awal dan juga komunikasi di peringkat awal inilah yang memainkan peranan apabila berlakunya bencana pada D-Day ataupun pada waktu bencana melanda. Pandangan Dr. Kamarul. Tuan Haji, saya melihat konteks ini harus difahami bahawa impak dan skala bencana yang kita bakal hadapi berbeza 10-20 tahun yang lampau. Kita melihat kadar urbanisasi, kadar pembangunan semakin meningkat, termasuk di kawasan-kawasan yang rentan dan berisiko. Dan kita melihat bahawa pembangunan ini yang berlaku di kawasan-kawasan berisiko ini tidak mengambil kira risiko mendatang. Jadi kita melihat banyak tindakan-tindakan yang dibuat memberi impak selepas 10 tahun, selepas 15 tahun. Di sinilah peranan kita agar data-data ini dikumpul dengan lebih baik. Data-data ini diguna pakai untuk memahami trendnya dan apakah perubahan di masa hadapan dan apakah bentuk-bentuk data ini yang kemudiannya boleh diterjemah kepada tindakan-tindakan yang lebih bersasar melihat keperluan dan kehendak setempat. Saya ambil contoh di Iboy. Menarik. Ya, silakan. Itu bahagian daripada bencana dan minggu lepas mereka telah mengalami gelombang ketiga yang mungkin ramai yang tidak tahu bahawa sejak 4 Julai yang lepas Iboy di Mukim Kupang ini telah mengalami 3 gelombang banjir besar yang di mana selepas sahaja banjir puing tersebut berlaku banjir-banjir susulan yang sedikit sebanyak menjejaskan kehidupan, kelangsungan penduduk dan pihak-pihak NGO yang memberi bantuan mungkin telah tiada lagi kepada mereka yang hadir pada 4 Julai yang lepas, mungkin tidak hadir lagi kepada siri-siri mendatang. So di sinilah kita melihat peranan pelbagai entiti, organisasi-organisasi bukan kerajaan ini harus melihat konteks pengurusan bencana bukan sekadar pada fasa respon semata-mata. Mereka harus turut membantu ketika fasa pemulihan agar peringkat proses pembangunan rehabilitasi ini lebih berdaya tahan, agar infrastruktur yang dibina semula di kawasan-kawasan rentan berisiko ini, masyarakat yang dibantu sumber ekonomi pendapatan mereka, kelangsungan kehidupan mereka akan terus kuat dan kukuh dikala diancam dengan bencana-bencana susulan. Di sinilah melihat banyak yang kita boleh pelajari daripada tragedi Iboy yang saya percaya banyak lagi kawasan-kawasan lain yang mungkin boleh mengalami seperti mana tragedi di Baling. Lesson learned, pengajaran terbaik di Iboy, di Yan dan juga di daerah Hulu Langat. Ini kawasan yang dahulunya dan termasuk juga di Janda Baik. Ini kawasan yang dahulunya menjadi tumpuan
pemilik-pemilik tanah untuk melabur dan membina chalet ataupun penginapan apabila mereka mampu mengusahakan tanah-tanah di kawasan yang dikatakan berbentuk gunung ganang, berbukit dan sebagainya. Tetapi bagi pemilik tanah seperti di Iboi, di Yan, di Hulu Langat, mereka tidak ada pilihan. Itulah tanah mereka yang mereka usahakan sekian lama. Kalau mereka hidup 50 tahun, 50 tahunlah tapak tanah itu atau ada kebun sikit sebanyak di belakang rumah ataupun di depan belakang kawasan sekitar. Bagi pengurusan bencana, pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti. Inilah yang mendayakan masyarakat tempatan. Kerana mereka tahu kehidupan mereka, siapa jiran mereka, di mana mereka nak menyelamatkan diri bila hujan lebat, macam mana sistem amaran awal paling berkesan, apa benda bentuk yang mereka boleh larikan dahulu ketika hujan lebat, kerana mereka tahu barang mana letak dan sebagainya. Jadi, mengapa pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti yang sedang dilaksanakan oleh Dr. Kamarul dan banyak kali lakukanlah di seluruh negara amat berkesan untuk memastikan komuniti lah yang mampu menguruskan kerana mereka tahu bila hujan lebat, kat mana seringkali air naik dan sebagainya. Dan disokong oleh NGO, pegawai daerah dan juga sistem-sistem lain yang mendukung termasuk NADMA. Baik Tuan Haji. Alhamdulillah, saya rasa satu perkara yang amat penting untuk diangkat, dicungkil dan dibincangkan, dikupas. Melihat bahawa peranan komuniti melangkau sektor, melangkau fasa perubahan dikala diancam, dilanda bencana berskala besar. Kita melihat bahawa peranan komuniti amat jelas. Mereka lah responder pertama. Mereka dah adalah initial responder. Mereka yang harus membantu ahli keluarga mereka, jiran-jiran, tetangga di sekitar rumah mereka. Mereka lah yang harus bertindak lebih awal, berbekalkan pengetahuan yang baik. Saya percaya proses respon tersebut lebih pantas dan dibuat berasaskan pengetahuan. Ini amat penting Tuan Haji melihat bahawa banyak kejadian-kejadian bencana termasuk yang direkodkan di Hulu Langat yang lepas pada Disember 2021 merekodkan near miss. Banyak kejadian-kejadian yang hampir mati, hampir lemas, tetapi alhamdulillah dengan bantuan masyarakat, komuniti, orang kampung sendiri yang datang membantu, mereka hidup selamat daripada bencana tersebut. Dan perkara-perkara ini kalau kita amati, rekod, banyak sebenarnya kejadian-kejadian ini boleh diperkasakan peranan mereka secara berstruktur. Di sinilah saya melihat peranan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, mengangkat CBDRM sebagai agenda nasional. Mereka telah membuat pelaburan besar untuk mendidik, direkodkan hampir 13,000 peserta di kalangan ketua-ketua komuniti belia dan NGO yang terlibat dalam program-program CBDRM. Ini contoh mudah dan kita melihat juga peranan Angkatan Pertahanan Awam selaku Sekretariat Pengurusan Bencana peringkat negeri dan daerah. Mereka turut mengangkat agenda CBDRM ini sebagai agenda penting. Bagaimana mereka boleh memperkasakan komuniti yang kemudiannya akan menjadi juga tulang belakang mereka ketika dikala saat mereka memerlukan bantuan-bantuan sokongan yang hadir daripada peringkat komuniti setempat. Dan kita harus ingat bahawa kita tidak boleh hanya letakkan tanggungjawab dan peranan ini hanya di bahu agensi-agensi kerajaan, pihak-pihak responder. Mereka mempunyai tanggungjawab penting, tetapi dengan kapasiti tambahan, dengan pengetahuan dan juga skill-skill kemahiran yang dididik, dipupuk sebelum berlaku bencana, boleh diguna pakai dan membantu dalam proses menyelamatkan nyawa, mengurangkan impak risiko dan seterusnya boleh membantu dalam menguruskan pengurusan agar masyarakat ini boleh bangkit semula dengan lebih cepat dan berdaya tahan. Ini satu misi penting melihat komitmen kerajaan Malaysia terhadap kerangka Sendai hampir 7 tahun sahaja lagi. Dan rekod-rekod indikator Sendai, kita melihat bahawa
banyak lagi pelaburan-pelaburan mitigasi ini harus juga diseimbangkan dengan pelaburan mitigasi bukan berstruktur, Tuan Haji. Mendidik masyarakat, memastikan, melatihkan mereka ni dengan pengetahuan, skill, kemahiran dan aset-aset penting agar mereka boleh menjadi initial responder, pihak awal yang memberi bantuan kepada masyarakat sekitar. Ini bukan lagi omong-omong kosong. Kita telah menjalankan kajian dan di IBOI kita telah menggunakan model yang dikeluarkan oleh pihak FOA melihat bahawa terdapat peningkatan hampir melebihi 2 kali ganda jumlah pengeluaran kadar pertanian jika aspek DRR, CBDRM diterapkan, diarus perdanakan dalam proses pembangunan sebuah masyarakat yang terjejas daripada ancaman bencana ini. So ini contoh mudah bagaimana program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti ini turut menjadi tanggungjawab sosial korporat, bukan hanya semata-mata di pihak kerajaan. Tuan Haji. Ya, kalau kita rujuk kawasan rentan, kawasan mudah banjir dan berisiko menghadapi bencana dengan perubahan cuaca ini, kalau di Selangor misalnya FPMM ataupun Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Selangor mencadangkan ataupun sudah pun merekodkan 311 lokasi berisiko banjir jika cuaca tidak menentu dalam masa terdekat ini. Antara yang terkesan adalah di Kelang, Hulu Langat, Petaling, Sepang, Kuala Selangor, Kuala Langat dan Gombak, termasuk juga di Sabak Bernam dan Hulu Selangor. Misalnya pengalaman hujung tahun 2021, kawasan Batu Tiga itu, kawasan perbandaran yang begitu padat, begitu sesak dan kawasan perumahan rendah, ia menjadi seperti pulau. Makan lebih 48 jam. Operasi penyelamat masih tidak dapat reach out mereka yang tinggal, yang terputus bekalan elektrik, telekomunikasi, makanan dan sebagainya dan mengakibatkan korban nyawa. Amat malang. Jadi apa pelajaran untuk mungkin kawasan Iboi, Hulu Langat atau Kelantan, Kedah dan Terengganu ini kawasan luar bandar ataupun pedalaman. Tetapi banjir di kawasan bandar bagaimana pula? Dr. Kamarul, pengajaran di Selangor dan juga Kelang pada hujung tahun lalu. Baik Tuan Haji, terlalu banyak yang kita boleh pelajari dan saya percaya banyak laporan-laporan postmortem yang telah dilaksanakan dan melihat komitmen pelbagai pihak sebenarnya mengakui kewujudan ruang-ruang penambahbaikan. Ini harus berlaku dan kita lihat banyak acap kali kerajaan Jepun sebagai contoh dilanda bencana-bencana besar, mereka tidak takut untuk melaksanakan postmortem, mengakui kesilapan, kekurangan mereka agar mereka boleh merangka strategi dengan lebih baik agar ancaman-ancaman mendatang boleh diadaptasi dengan lebih bijak berdasarkan data dan fakta. Ini sesuatu proses yang harus berlaku dan mengambil kira soalan yang diutarakan membabitkan kawasan-kawasan perbandaran, Tuan Haji, ini sesuatu yang kita gusar melihat trend di masa hadapan bahawa risiko-risiko bencana ini apabila hadir di kawasan-kawasan mempunyai penempatan kepadatan yang tinggi sebagai contoh dan sebahagian besar masyarakat bandar ini mengambil mudah beberapa amaran-amaran, ramalan-ramalan yang dikongsikan oleh pihak kerajaan dan sebahagian besar mereka yang terjejas pada Disember yang lepas turut juga dikongsi oleh pengguna-pengguna jalan raya yang tidak alpa dengan data dan juga maklumat-maklumat awal yang dikongsikan menerusi media-media masa yang ada. Jadi jika bencana tersebut berlaku di kala masyarakat bandar alpa dengan tindakan-tindakan yang harus dibuat dan apakah bentuk-bentuk bantuan yang boleh mereka perolehi di kala mereka memerlukan, kita lihat itulah yang berlaku pada Disember yang lepas. Kekecohan-kekecohan yang berlaku, sebahagian daripada mereka tidak ingin berpindah walaupun telah diberi
bantuan logistik oleh pihak kerajaan. Ini contoh mudah bagaimana sebahagian sikap masyarakat bandar ini harus juga dididik, bukan hanya masyarakat yang luar bandar ataupun kawasan-kawasan mereka yang tinggal di kawasan lokasi yang sememangnya rentan ataupun berisiko. Kita melihat 10 tahun yang lepas, rekod-rekod bencana banyak hadir di kawasan-kawasan yang tidak pernah berlaku dalam tempoh kehidupan mereka. 20-30 tahun mereka menetap di situ. Jadi banyak kita lihat masyarakat-masyarakat bandar ini berpindah ke kawasan baru tanpa mengetahui tahap bahaya dan risiko di kawasan mereka. Apakah amaran ataupun lokasi-lokasi evakuasi, pusat-pusat pemindahan setempat yang boleh mereka dapatkan bantuan. So ini lebih kepada sebahagian besar proses transformasi juga harus berlaku di kawasan-kawasan perbandaran selain daripada aspek-aspek perancangan pembangunan, aspek-aspek sistem saliran yang acap kali dibangkitkan dikala kita menghadapi bencana di kawasan bandar. Tuan Najib. Terima kasih Dr. Kamarul. Banyak soalan lagi kalau ada masa, tetapi mungkin ini sebagai satu permulaan dalam kita melakukan preparedness ataupun kesiapsiagaan pengurusan risiko berhadapan apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia bahawa peralihan monsun timur laut akan bermula pada pertengahan September ini, manakala monsun timur laut akan bermula pada November 2022 hingga Mac 2023, dan hari ini Perdana Menteri sudah pun menggesa semua pihak bersiap siaga dengan penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah yang diketuai oleh pegawai daerah, manakala pengurusan risiko bencana berasal komuniti yang sudah pun dilatih sekitar 13,000 itu akan bergerak segera dan kerja-kerja menyelamat diuruskan oleh NADMA termasuk juga pihak APMM misalnya. Terima kasih kepada Dr. Kamarul Azhari atas masa yang ada pada hari ini. Mungkin kita akan buat program susulan dengan Dr. Kamarul. Semoga selamat sampai semula ke Kuala Lumpur selepas berada di Iboy, di Baling di daerah Kupang. Dan itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.